Trump telah mendedahkan bom yang paling ditakuti oleh Iran. Perang mungkin akan beralih daripada serangan udara kepada memasuki wilayah rejim pada hari Isnin 18 Mei 2026. Rumah Putih kini berdepan dengan keputusan berat dengan pilihan untuk menghantar tentera operasi khas ke dalam Iran. Dalam satu misi yang memfokuskan kepada bahan nuklear yang sangat diperkaya yang dikatakan tertanam di kemudahan strategik. Delta Force terlibat dalam perbincangan ini kerana ia adalah unit yang bersedia untuk misi berisiko tinggi, sulit dan langsung. Dan hanya untuk mengingatkan, ini adalah Delta Force yang sama yang telah menangkap Nicolas Maduro di Caracas pada 3 Januari 2026. Apabila pasukan khas Amerika memasuki Venezuela, mereka menyingkirkan diktator itu dari kuasa dan membawanya untuk menghadapi tuduhan. Di Amerika Syarikat, Trump bukan bercakap tentang tekanan diplomatik biasa, tetapi tentang pasukan yang pernah digunakan untuk mempengaruhi pemimpin musuh dari dalam wilayah mereka sendiri. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik. Sudah terkenal dengan tahap credibility, Milson Alves adalah jenis petanda yang menunjukkan bahawa Trump bukan sekadar mengancam Tehran. Dia sedang meletakkan di atas meja satu pencerobohan terhad bersifat tepat dan dengan sasaran yang jelas untuk menghalang rejim Iran daripada mendapatkan semula atau menyembunyikan bahan nuklear. Dan situasi ini semakin memuncak selepas maklumat yang didedahkan daripada sumber yang dipetik oleh New York Times menunjukkan bahawa Amerika Syarikat dan Israel sedang bersiap sedia untuk kemungkinan menyambung semula serangan terhadap Iran masih dalam minggu ini. Siasatan itu juga menyatakan bahawa persiapan yang dibuat adalah yang paling kukuh sejak gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan pada awal April. Sementara itu, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahawa Washington mempunyai rancangan untuk meningkatkan tindakan jika perlu. Trump juga menjelaskan bahawa rejim Iran telah menolak untuk mengiktiraf perjanjian-perjanjian terdahulu dan uranium yang diperkaya perlu dikeluarkan dari tangan Tehran. Bahagian yang paling berbahaya ialah kemungkinan untuk masuk melalui darat. Misi yang dibincangkan bukanlah satu pencerobohan besar untuk menduduki seluruh Iran, tetapi satu operasi pasukan khas untuk mencapai bahan nuklear yang tertanam di kawasan sensitif dengan sokongan ketenteraan di sekeliling bagi melindungi tindakan tersebut. Itulah sebabnya nama pasukan Delta disebut secara khusus. Pasukan ini tidak turun padang untuk tindakan simbolik. Mereka hanya bertindak apabila kerajaan Amerika Syarikat menganggap sasaran itu kritikal. Masa adalah singkat dan risiko membiarkan musuh bertindak lebih besar daripada risiko operasi itu sendiri. Pihak berkuasa tentera mengakui bahawa misi seperti ini boleh menyebabkan korban kerana ia melibatkan kemasukan ke wilayah musuh, kemungkinan pertempuran dengan pasukan Iran dan keperluan perlindungan di sekitar sasaran. Maksudnya, Trump masih belum mengarahkan pasukan Delta untuk melangkah masuk, tetapi pintu itu sudah diletakkan di tengah-tengah bilik. Iran sudah merasai tekanan itu sebelum langkah pertama pun diambil di darat. Televisi negara Iran menayangkan penyampai dengan senapang di studio, bercakap tentang belajar asas pengendalian senjata dan tentang menyertai peperangan jika perlu. Itu bukan keyakinan, itu ketakutan. Disusun dalam bentuk propaganda, rejim yang sentiasa mengawal rakyatnya kini kelihatan cuba menjual imej mobilisasi awam seolah-olah masyarakat itu sendiri menjadi perisai terhadap kemungkinan kemasukan Amerika. Reaksi ini menunjukkan betapa besarnya panik di dalam Teheran. Rejim itu tahu bahawa pengeboman menyebabkan kerosakan, tetapi operasi darat mengubah keadaan. Serangan udara memusnahkan struktur kemasukan pasukan khas. Mereka mencari dokumen, bahan, saintis, kemudahan dan bukti. Itulah perbezaannya. Ia sangat kejam. Jika Donald Trump benar-benar mengarahkan operasi terhadap bahan nuklear, Iran akan kehilangan keselesaan untuk menyembunyikan semuanya di bawah konkrit dan kemudian memberitahu dunia bahawa tiada apa-apa yang berlaku. Kehadiran tentera khas bermakna Washington mahu menangani masalah itu secara langsung, bukan sekadar melancarkan bom dari jauh. Donald Trump juga telah meningkatkan tekanan secara terbuka. Dia menulis bahawa masa semakin suntuk untuk Iran dan para pemimpin Iran perlu bertindak pantas sambil mengancam akan ada akibat yang berat jika mereka tidak bertindak. Sama ada Tehran memberikan jaminan sebenar mengenai bahan nuklear atau Amerika Syarikat boleh menukar ancaman itu kepada tindakan ketenteraan.
Pemburuan perisik memperluaskan lagi senario ini. FBI menawarkan $200,000 untuk maklumat yang membawa kepada penangkapan dan sabitan Monica Witt, bekas pakar kontra perisikan Tentera Udara Amerika Syarikat. Dituduh membelot ke Iran dan menyerahkan maklumat pertahanan negara kepada rejim, dia telah didakwa pada tahun 2019 dan masih diburu. Kes ini berat kerana melibatkan rahsia Amerika, rangkaian perisikan dan kemungkinan bantuan langsung kepada musuh Iran. Pemburuan ini tidak berlaku secara berasingan daripada krisis. Ia menunjukkan bahawa Washington sedang menangani Iran di dua medan serentak, iaitu medan nuklear dan medan perisikan. Di satu pihak, Trump mendesak untuk mengeluarkan atau meneutralkan bahan yang terlibat. Di pihak lain, FBI cuba menangkap seorang individu yang dituduh menyerahkan maklumat sensitif kepada rejim tersebut. Amerika Syarikat bukan sahaja mahu mengekang Teheran dalam bidang ketenteraan, tetapi juga mahu membongkar rangkaian yang membantu Iran memahami kaedah-kaedah Amerika. Rejim Iran cuba memberi respons de laut. Ahli parlimen yang berkaitan dengan keselamatan negara Iran menyatakan bahawa Teheran telah menyediakan mekanisme untuk mengawal lalu lintas di Selat Hormuz melalui laluan yang ditetapkan dan mengenakan bayaran untuk perkhidmatan dan kepakaran. Ucapan itu juga menunjukkan bahawa hanya kapal dagang dan pihak yang bekerjasama dengan Iran akan mendapat manfaat. Ini adalah tekanan ekonomi dan politik. Teheran mahu mengubah kelemahan menjadi ancaman. Rejim itu terdesak kerana risiko serangan baru, kemungkinan operasi darat dan pemantauan Amerika terhadap sasaran nuklearnya. Sebaliknya, ia cuba mengenakan kos untuk kapal, syarikat dan kerajaan yang bergantung kepada laluan itu. Penserobohan yang dibincangkan sekarang bukanlah satu perarakan perlahan dengan bendera dan pendudukan ibu kota. Ia adalah satu serangan tepat yang dilakukan untuk mencari bahan nuklear dan menghalang Iran daripada menggunakan kekacauan sebagai tempat persembunyian. Inilah bom politik yang Trump lemparkan ke atas Tehran. Dia bukan sekedar bercakap tentang menyerang pangkalan atau memusnahkan bangunan. Dia meletakkan pilihan untuk masuk, mengambil apa yang penting dan meninggalkan rejim tanpa aset paling berbahaya bagi Iran. Ini adalah penghinaan strategik. Pengawal revolusi masuk, mereka terlibat dalam pengiraan ini. Sebagai teras utama penentangan Iran, ia mengawal bahagian penting dalam struktur ketenteraan, mempengaruhi program nuklear dan menyokong pendirian paling agresif rejim. Jika Rumah Putih faham bahawa kumpulan ini mungkin cuba menyembunyikan bahan, menggerakkan aset atau melengahkan masa, kehadiran pasukan khas menjadi satu tindak balas langsung. Donald Trump tidak mahu membiarkan Iran menjadikan rundingan sebagai sandiwara. Dia mahu menekan di tempat yang paling sakit pada bahan, komanda, saluran perisikan dan keupayaan rejim untuk menggertak. Langkah seterusnya bergantung kepada keputusan politik di Rumah Putih dan reaksi Iran dalam beberapa jam akan datang. Jika rejim itu terus berdolak-dalik, mengancam Selat Hormuz dan menggunakan TV negaranya untuk mempersiapkan rakyat menghadapi perang, pilihan serangan darat-darat menjadi lebih kuat manakala pasukan Delta tidak muncul dalam senario ini. Secara kebetulan, ia muncul kerana kesabaran sudah habis, ketidakpercayaan memuncak, dan Washington kini menganggap program nuklear Iran sebagai sasaran yang perlu dicapai, bukan sekedar dikecam dalam ucapan. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves Amin.